Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 3 sekalian, apa khabar semua? Harapan saya semua dalam keadaan sihat walafiat. Solat jangan sekali kita tinggal, sebab itu adalah rukun Islam. Jangan sesekali tinggal solat. Jangan buat alasan nak tinggal solat. Okey, untuk pelajaran pendidikan Islam tahun 3 pada pagi ni, kita tengok masing-masing buka buku pendidikan Islam. Okay, kita sambung pelajaran kita yang lepas yang bertajuk Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Kita recap dulu. Muka surat 67. Pengertian Al-Alim, pengertian Al-Hakim yang kita dah belajar yang lepas. Al-Alim kita sepintas selalu ya. Al-Alim bererti Allah Maha mengetahui. Al-Alim bererti Allah Maha mengetahui. Maksudnya Allah Maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Ikutnya, Allah Maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Tiada suatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian Al-Alim. Kena ingat ya. Kemudian pengertian Al-Hakim. Al-Hakim bererti Allah Maha bijaksana. Allah Maha bijaksana. Nama Allah Al-Hakim bermaksud Allah, ikutnya, Allah Maha bijaksana mencipta dan mentadbir alam. Allah, ikut sekali, Allah Maha bijaksana mencipta dan mentadbir alam. Itu yang kita belajar pada yang lepas. Kemudian dalil naqli. Recap balik Dalil naqli. Dalil naqli firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-26. Okey, sama-sama baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Ikut sekali. Wallahu alimun hakim. Senang aja dalilnya. Terus boleh ingat. Maksud dia apa? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu dalilnya. Okey, terus kita masuk kepada tajuk kita pada pagi ini. Okey, kesan beriman. Kita sambungan kita yang lepas. Kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Tengok kesan-kesan dia. Kesan ni apa? Faham tak apa itu kesan? Saya bagi contoh kesan lah. Okey, contohnya, kesan daripada makan, perut kita kenyang. Itu kesan. Makan, kesan dia perut kenyang. Adatnya kesan dia perut kenyang. Jadi kalau kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim, kita akan jadi macam mana? Okey, yang pertama ni, mentaati perintah Allah. Mentaati perintah Allah. Yang kedua, berusaha meningkatkan ilmu. Berusaha meningkatkan ilmu. Yang ketiga, redha dengan ketentuan Allah. Redha dengan ketentuan Allah. Dan yang keempat, mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri
nikmat Allah. Okey, kita pergi satu-satu. Okey, kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim yang pertama. Kalau kita perasan, kat sini dia ada seorang pelajar tengah menyusun kasut. Menyusun kasut ni satu perbuatan yang baik. Satu perbuatan yang baik. Okey, dia juga merupakan sunnah. Sunnah susun kasut. Jadi kesan yang pertama, mentaati perintah Allah. Sini mentaati perintah Allah, yakni apa? Melipat gandakan amalan. Sentiasa melipat gandakan amalan, sentiasa buat benda yang baik-baik, sentiasa nak buat benda yang baik-baik. Berganda-ganda lagi nak buat kebaikan. Itu tanda ataupun kesan apabila kita beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Sebab apa melipat gandakan amalan? Sebab apa kita semangat untuk beramal, untuk buat kebaikan? Sebabnya kita tahu Allah itu alim, maha mengetahui. Jadi Allah tahu kita, kalau kita buat kebaikan, Allah tahu. Mestilah kita lebih semangat untuk melipat gandakan amalan. Okey, yang kedua, menjauhi maksiat. Kita tahu Allah itu Al-Alim, Allah itu maha mengetahui. Tentu kita tak akan melakukan maksiat, melakukan benda yang tak baik. Contohnya, kalau kat rumah sentiasa kita 24 jam bersama ibu ayah. Kan? 24 jam bersama ibu ayah. Jadinya antara benda yang kita kena titik beratkan apabila bersama dengan mak ayah ni, kita kena taat perintah, taat kepada kedua ibu bapa. Taat kepada kedua ibu bapa. Sebab apa? Sebabnya derhaka kepada kedua ibu bapa ni satu dosa yang sangat-sangat besar. Sehingga kan dalam Quran Allah bagi tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan sesekali pun kamu mengatakan kepada kedua ibu bapa. Nak cakap itu pun dah dikira sebagai derhaka. Itu kena titik berat sikit. Kita kat rumah, ibu ibu minta tolong angkat kain. Malaslah, tak boleh, berdosa. Kat rumah, contoh kat rumah, mak kita minta tolong kita suapkan adik makan. Tak nak lah. Itu tak boleh. Kena taat perintah mak ayah. Kalau kita tak mampu buat, kita bagi tahu dengan cara yang baik. Mak, maaf mak. Ibu, maaf ibu, saya tak dapat nak buat. Cakap elok-elok. Jangan bagi mak ayah terasa hati. Sebab itu maksiat yang paling besar. Derhaka kepada kedua ibu bapa. Kunci syurga kita ni anak-anak berada pada redha mak ayah. Okey, itu yang pertama, mentaati perintah Allah. Yang kedua, berusaha meningkatkan ilmu. Berusaha meningkatkan ilmu. Macam mana? Kita kena belajar ilmu yang bermanfaat. Belajar ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, tekun dan bersungguh-sungguh. Jangan malas-malas, kena rajin. Tekun dan bersungguh-sungguh. Itu yang kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim yang kedua. Berusaha meningkatkan ilmu. Berusaha meningkatkan ilmu. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, kalau tengok gambar, sakit, terlantar kat hospital. Macam mana kita nak handle kita punya emosi? Jadinya dengan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim, kita akan jadi seorang hamba yang redha dengan ketentuan Allah. Redha dengan ketentuan Allah. Kita tahu Allah itu Al-Hakim. Allah itu bijaksana mentadbir hal urusan hamba-hambanya.
Jadi kita akan redha. Kita akan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Redha tu macam mana? Yakni bersangka baik dengan Allah. Yang kedua, sabar dengan ujian Allah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang last sekali, yang akhir pada pagi ini, yakni mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita perasan dekat gambar dalam buku teks tu, orang tengah kutip sampah. Kutip sampah. Mensyukuri nikmat Allah. Bila kita yakin Allah itu Al-Hakim, Maha mentadbir, alam ni Allah takbir, kita akan bersyukur dengan nikmat Allah. Yakni apa? Menggunakan nikmat sebaik-baiknya. Contohnya Allah kurniakan kita nikmat sihat. Dengan nikmat sihat tu kita boleh bantu ibu ayah. Itu tanda bersyukur. Dengan nikmat sihat tu kita solat. Itu tanda bersyukur. Dengan nikmat sihat tu kita melakukan segala perkara yang baik. Itu tanda orang yang bersyukur dengan nikmat Allah. Yang kedua, memelihara alam. Kita kena pelihara alam. Jangan buang sampah merata-rata dan sebagainya. Okey, sekadar tu dulu untuk pelajaran kita pada pagi ini. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.